Uh, jadi, okey, pernyataan manakah yang menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat? A. Cukai yang dikutip oleh kerajaan semakin meningkat. B. Jualan dan keuntungan niaga semakin mahal. Jadi maknanya kalau ekonomi meningkat, cukai yang dikutip semakin meningkat lah. 8A. Jadi 8A betul. Okey, 9. Jenis gaya pengurusan dan amal masyarakat perniagaan boleh membawa perubahan kepada peserta perniagaan. Situasi manakah menunjukkan gaya pengurusan sederhana? Kan kita ada 4 gaya pengurusan kan, ada otoritatif, ada demokrasi, ada otoritatif, ada laissez-faire. Di mana satu? Manakah menunjukkan gaya pengurusan yang yang boleh membawa perubahan kepada peserta perniagaan? Majikan bertindak tegas, B. Majikan memberi kebebasan, C. Majikan mengumum baik, majikan mengamalkan toleransi. Dan di nombor 9. Nombor 9 jawapannya ialah C, iaitu memberi hubungan baik dengan pekerja. Ini untuk buat perubahan, dia kena ada hubungan baik. Tegas-tegas ni boleh, tapi dia akan gaduh-gaduh lah nanti. Biasalah. Nombor 10. Maklumat berikut merupakan satu situasi dalam perniagaan. Syarikat XYZ telah menyalin semula filem dokumen syarikat warna brown yang untuk tujuan mendapat keuntungan dan segera. Apakah akta yang dikaitkan bagi mengelakkan berlakunya situasi ini, plagiat ataupun cetak rompak? Akta apa? Akta hak cipta. Hak cipta lah. Itu B, 10B, 10B. So 10B betul. Itu akta hak cipta tu. Apa-apa, kalau kita download kat YouTube ke, kita tengok dulu. Boleh nak download, tapi kalau kita download untuk kita buat duit daripada download kita tu, itu kita boleh disaman lah oleh syarikat tersebut. Tapi kalau untuk guna peribadi tak ada masalah lah. Tapi terbaik minta izin lah. Pernyataan manakah yang benar mengenai objektif perniagaan? Dicapai dalam masa yang pendek sahaja, matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Benar mengenai objektif SMART, SMART. Kita ingat tu. Jadi nombor 11 jawapannya ialah B, nombor 11 B, iaitu matlamat yang dicapai oleh organisasi. Ini benar. Dia dicapai dengan masa pendek saja, salah. Dia kita ada ikut jangka masa lah, pendek ada, panjang ada. Perkataan sahaja tu, itu dah salah. Nasi tujuan asal menentukan tujuan. Itu kalau visi, terdiri daripada objektif fungsian dan unsur perniagaan, itu tak tepat. Jadi benar-benar objektif perniagaan ialah B, yang dicapai oleh organisasi. Apa yang ingin dicapai organisasi? Okey. Baik. Soalan seterusnya ialah soalan nombor 12. Nombor 12. Maklumat berikut berkaitan dengan pernyataan visi Nirmala Enterprise. Nirmala Enterprise menjadi pembekal untuk pakailah di Melaka. Pilih pernyataan yang betul mengenai pernyataan Nirmala Enterprise. Ini apa benda ni? Okey. Pembekal utama menerangkan tujuan, merupakan perancangan jangka masa pendek, jangka masa panjang, membentuk khusus untuk capai oleh perniagaan. Bentuk khusus. Nombor 12. Nombor 12 jawapannya C, nombor 12 jawapannya C, iaitu perancangan jangka panjang. Kalau nak jadi utama kali 5-6 tahun. Kita tengok kalau kita tengok Hapsing tu daripada tahun 56 itu bukan di Malaysia ini untuk sedia biskut orang, so kering, so mayat apa semua. Dia kali ini, so jangka masa panjang sekarang ni dia peneraju lah yang kita pimpong, walaupun ada banyak biskut yang lain lebih sedap. Tapi orang tetap akan beli biskut Hapsing lah. Nombor 13, maklumat berikut berkaitan dengan objektif syarikat pakaian Tommy. Syarikat pakaian Tommy mensasarkan pengeluaran pakaian sebanyak 7,000 helai dalam tempoh 2 minggu bagi mempunyai permintaan pelanggan dalam dan luar negara. Apakah ciri SMART yang dicapai dalam objektif SMART? Ada SMART itu 2 minggu 7,000 boleh dicapai jangka masa munasabah spesifik. Jadi bila ada 7,000 jangka masa 2 minggu, jangka masa 13 jawapannya ialah B, betul. B, iaitu jangka masa. Sebab dia kata 2 minggu, ada 7,000 dalam masa 2 minggu.
Kemudian nombor 14, antara berikut yang manakah merupakan kepentingan menetap misi organisasi. 1, 2, 3, 4. Satu, sebagai asas untuk penentuan objektif organisasi. 2, memudahkan pengagihan sumber organisasi secara tepat. 3, membantu pengurusan bawahan menetapkan kuantiti pengeluaran. 4, membantu pengurusan alasan menetapkan visi organisasi. So, 14 ni kepentingan penetapan misi. Misi ialah apa yang kita buat, kita rancang untuk mencapai visi. Visi lebih besar, misi ni perkara-perkara untuk mencapai visi. Okey, jadi perkara asas untuk menentukan objektif, memudahkan. Okey, jawapannya 14 itu 14 ini ialah A, 14A iaitu 1 dan 2. Asas untuk menentukan objektif, memudahkan pembagian tugas. Membantu pengurusan bawahan, tak ada kena. Membantu pihak pengatasan menetapkan visi pun tak ada kena-mengena. Kerana ini adalah visi dah selesai. Kalau yang ini visi dah selesai. Okey. Kemudian 15. Rajah berikut menunjukkan faktor dalaman yang boleh mempengaruhi misi, visi dan objektif. Keluar di banyak cerita misi, visi. Mungkin ini di antara yang akan keluar. Rajah berikut merupakan faktor dalaman yang boleh mempengaruhi misi, visi, objektif dalam satu organisasi. Faktor dalaman, gaya pengurusan, Y, tindak etika perniagaan, pekerja. Rajah 1. Apakah Y? Demografi, ekonomi sesuai modal perniagaan. Ini faktor dalaman. Dalaman. Jadi automatically kalau dalaman okay. 15 D, betul. D iaitu modal perniagaan. Demografi di luar kawalan kita, kalau ekonomi keluar kawalan kita, sumber budaya itu di luar kawalan kita. Dalaman modal. Okay. D. 15 D. 16. Apakah faktor yang luaran yang boleh mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan? Apakah faktor luaran yang boleh mempengaruhi misi dan visi? 16 sudah. Ini soalan sama. Ini faktor dalaman, ini faktor luaran. Faktor luaran pula. Ini berarti keuangan sumber daya teknologi maklumat. Jadi yang ini sama ada A atau 16 A atau C. 16 ialah C. C iaitu sosial budaya. Di luar kawalan kita. Tapi dia boleh mempengaruhi kalau masyarakat tu memang budayanya rasuah. Masalah. Ada beberapa negara di dunia ini yang memang pengamal rasuah yang luar biasa. So dia memang siapa nak berniaga sana pening. Bayar. Jadi akhirnya dia mempengaruhi perubahan. Banyak syarikat Malaysia yang besar-besar cuba masuk ke negara tersebut hanya bungkus sebab dia tengok negara tu lah yang rasuahnya tinggi. Dia susah nak uruskan. Dia pun nak kena bayar. 17. Saja di bawah menunjukkan peranan perusahaan sumber manusia. Ekspor. Peranan perancang, perkhidmatan, perubahan industri, kenaikan pangkat, latihan dan pembangunan, pembelian pekerja, pengurusan kesatuan pekerja. Pengurusan kesatuan pekerja memang tidaklah sebab dia tak ada ekonomi di luar. Jadi antara A, B, C. Nombor 17. Nombor 17 ialah B. B iaitu latihan dan pembangunan. Latihan dan pembangunan. Dia buat latihan khusus, training orang kan. Itulah HR. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan bahagian fungsian. Memastikan barangan sampai pada pengguna pada masa dan tempat yang ditetapkan. Menentukan jenis pengangkutan dari sisi penghantaran. Apakah fungsian tersebut? Fungsian khidmat pelanggan, panggilan, pembelian dan jualan. Sampai pada pengguna. Jenis pengangkutan. Apa ni? So 18 ialah 18 ya. Ya, 18B iaitu pengagihan.
Pasal dia pada destinasi penghantaran, pengakihan lah. Yang diagihkan. Okey, nombor 19. Rajah. Ubah suai. Salah satu peranan fungsian dalam organisasi. Fungsian apa? Daripada telefon kepada WhatsApp. Badan, pemasaran, pusat sumber manusia, penyelidikan dan pembangunan. Okey, nombor 19. Nombor 19 jawapannya D. Nombor 19 jawapannya D. Iaitu penyelidikan dan pembangunan daripada telefon kepada handset. Dia harus dibangunkan, dimodernkan, direngkaskan. Okey. Rajah berikut berkaitan dengan proses komunikasi. Proses komunikasi. Penghantaran X, saluran Y, penerima maklum balas. X ialah apa tu? X dan Y. Apakah X dan Y? Kejap. Aku masuk. Okey. Encode dan decode. Penghantaran, encode, kemudian komunikasi, saluran, decode, penerimaan dan maklum balas. Maknanya itu di antara komunikasi kita lah. Komunikasi dalam kita, dalam organisasi, dalam konteks kita memproses komunikasi. Okey, 20 jawapannya D. Okey. 21, pernyataan manakah yang menerangkan maksud pengurusan semua manusia? A, usaha untuk membina imej baik. B, usaha untuk membangunkan tenaga kerja. C, usaha untuk mengurangkan risiko. D, usaha untuk meningkatkan kecekapan. Sama antara B atau C. 21. Nombor 21. Satu ialah B, ya betul. Nombor 1 ialah B. Okey. Iaitu usaha untuk membangun tenaga kerja dalam organisasi. Itu maksud pengurusan manusia. Okey, yang kedua, maklumat yang berikut berkaitan dengan Cik Hamid. Sebagai pengurus manusia, amalan kerja beretika memberi pendapat terbaik. Apakah peranan pengurusan sumber manusia dalam satu asas? Menentukan deskripsi tugas, memantap budaya kerja, menggalakkan kreativiti dan inovasi, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Nombor 22. B. Itu pemantapan budaya profesional. Etika kan. Bekerja profesional. Okey. Nombor 23. Antara berikut yang manakah merupakan kemahiran keboleh kerjaan yang akan membantu pekerja melaksanakan kerja dengan cekap dan sistematik. Fungsian keboleh kerjaan. 1, berpengalaman. 2, berkelayakan. 3, perancangan. 4 ialah jumlah gaji dan allowance. Kemahiran keboleh kerjaan. Pengalaman. Kelayakan. 1 dan 2. Itu perancangan. Jadi yang 3 tak ada kena mengena, 4 tu tak ada mengena lah. So nombor 23. Nombor 23 ialah A. Ya. A. 1 dan 2. Nombor 24. Nombor 24. 1 minit. Okey. Nombor 24. Apakah tujuan sebuah organisasi perniagaan mengurus sumber fizikal seperti bangunan dan kemudahan? Nombor 24. Ada kemudahan. Macam mana nak urus? Tujuan. Nombor 4 adalah C. Kenapa kita urus? Meningkatkan penghasilan produk. Sumber fizikal. Tujuan semua. Maknanya nak uruskan mesin, kenderaan, bangunan. Untuk menghasilkan produk lah. Nombor 4 C. Nombor 25.
Berikut merupakan produk buatan Malaysia. Bagaimanakah cara syarikat untuk melindungi mereka bentuk A. Mendaftar paten, B. Mendaftar reka cipta, D. Mendaftar paten, D. Menghantar model kita. Mendaftar model kita. So, nombor apa ni? Nombor 25. Nombor 25. Okey. A, 25A iaitu mendaftarkan paten dengan MyPO. My IPO. Apa paten? Warna ke apa benda? Kau tak macam cuit. Kalau dah ada ni, kau nak cuit, kita boleh dapat duit. Duit. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis pembiayaan luaran. Perniagaan boleh menambah kecairan perniagaan dan menjual surat hutang atau invoice. Apakah jenis perniagaan tersebut? Share pajakan ar-rahnu al-fakturan. Kecairan menjual surat hutang. Apa tu nombor 26? Daripada D. Pemfakturan. Susun balik. Okey, nombor 27. Antara berikut yang manakah merupakan kekuatan sumber pembiayaan luaran bagi agensi kerajaan? Kekuatan sumber pembiayaan luaran. Okey. Satu, tertakluk pada pinjaman. Syarat pinjaman ketat. Dua, jumlah pinjaman boleh disesuaikan. Tiga, memberi ruang kepada peniaga yang tidak memecah karat. Empat, terdapat perlindungan cukai daripada bayaran faedah ansuran bulanan. Okey. Nombor 27. Nombor 27. C. Nombor C. Nombor C. Ialah al-rahnu lah. Pajakan Islam. Al-rahnu. Nombor 27. Antara berikut manakah merupakan kekuatan sumber pembiayaan luaran bagi agensi kerajaan? Kekuatan. Satu, dua, tiga. Nombor 27. C. C ialah 1, 2 dan 3. Jumlah pinjaman. Okey pula. Betul. Iaitu memberi peluang kepada peniaga tidak yang betul perniagaan. Dengan cara kita pemfakturan. C. 27 C. 28. Sorry. Antara berikut manakah sumber pembiayaan dalaman? Simpanan peribadi, betul. Ekor simpanan betul, pihak bank kan. Kan, satu A, B, D. A lah. 28A. 28A. 29. Maklumat berikut merupakan petikan penyata kewangan syarikat kayangan, kluster kayangan. Modal equity, pemilik equity modalnya 140,000, tambahan untuk bersih tak ada. Tolak ambilan 2,500 dan X berapa? Tambahan untung bersih. X berapa? Dia X. Berapa X? Ini soalan trik sikit. Admit. Dia kata kunci kira-kira berakhir 30 Jun. Equity pemilik. Ialah equity pemilik modal 120,000. Tambahan untung tak ada. 163. Saya
tolak je lah. 17. Okey, cuba kira. Tambahan berapa X tu. Jadi, 63,000. 23,000. 9B ke tak ada 9B. Ya, betul. 23,000. Kita boleh kira pakai congak je. Okey, 30. Mengapakah penyediaan kunci kira-kira penting bagi seorang usahawan? Jumlah keuntungan, tanggungan, meramal pencapaian hasil. Okey, 30. 30 jawapannya C. 30 jawapannya C. Iaitu mengenai tanggungjawab tanggungan perniagaan kepada pihak luar. Ketika ikat, penting ada action. Kita habis simpan duit, habis syarikat kita melebur. Maklumat berikut diperolehi daripada kedai warung Wong Afik. Dia pendapat berikut diperolehi daripada kedai runcit Wong saja. Jualan 1,580, kos jualan 18,000, hasil 5,000. Belanja 4,000. Hitung peratus untung tokokan kedai runcit Wong. Peratus untung tokokan. Jadi 25, 800 tolak 18 sama maknanya 12,000. 12,000 12,000. Jadi 12,000 per 12,000 ambil kalkulator. Kalkulator nombor 31. Nombor 31 daripada D 30%. Macam mana dapat 30%? Okay, kalkulator sekarang. Okey. Dijual 10,000 kos jualan. Hasil dan gaji. Gaji 40,000. Untung tokokan. Kejap. 3%. 3%. Saya cek. Tiga. 37%. 37%. Peratus untung tokokan. Untung dia kos jualan. Ada 7,000 untuk 7,000 bagi apa semua. Peratus untung tokokan. Okey, anda boleh tengok dalam nota. 32, apakah siapakah pemilik ciri kreatif dan inovatif? 32. Siapa dia pemilik kreatif dan inovatif? 32 jawapannya D. Iaitu Encik Zul mengeluarkan produk barangan pagi baru Menteri Kesihatan. Pagi.
32 jawapannya adalah D. Cik Zul, ya. 33. Apakah faktor yang menyumbang pada memulakan perniagaan? 33 jawapannya adalah B. B. Lokasi yang sesuai. Ya, betul juga. 34. 34. 34. Satu dan dua. Itu bebas mengambil keuntungan, bebas menjaga perniagaan. Ya, betul. Okey, 35. Lepas. Memang berikut berkaitan bentuk pemilikan perniagaan. Dengan pekerja 50 orang, menggunakan perkataan sendirian berhad atau sendirian sebagai kaitan dalam pekerjaan. Apakah akta yang penting? Akta yang penting adalah akta A atau B. A atau B. Yang boleh terhad. 2016. Alhamdulillah, sorry. 36. Berapakah tempoh masa syarikat belum melantik sebagai syarikat sebab diperpadankan? 36. 36 jawapannya adalah C. Itu 30 hari. Sebulan je. 37. Apakah tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh seorang peniaga atau ECJ kerja pendaftar perniagaan? 37. Soalan ni keluar lagi ni. 37 C. 37 C. 37 C iaitu mempamerkan. Soalan dia keluar lepas. Bincang lagi. Pernyataan manakah yang betul tentang maksud perniagaan? 38. 38. D. 38. Iaitu aktiviti melakukan barang berkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. 39. 39. Okey. Kos ditanggung oleh pihak media masa, message credibility. Ini pengiklanan lah, atau publicity. Okey. Dan yang terakhir ialah yang manakah yang menangkan tentang pengenalan dalam rancang perniagaan? 40. A juga. Iaitu gambaran umum berkaitan tujuan berancang perniagaan. Okey. Soalan dah selesai. Ada siapa nak tanya? Halo? Ada apa nak tanya? Ada. Tak ada. Tak ada, Ustaz. 40. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Selamat. Hari Khamis ni ada kelas terakhir kita lah untuk secara online. Wallahualam. Semoga ada manfaat keberkatan. Saya tengok rakaman kalau anda nak tahu lebih detail soalan tu, kalau ada pertanyaan lain. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu boleh balik ke Ahad? Ahad. Tapi kalau siapa nak balik Sabtu kena minta kebenaran lah. Kedai tu buka, dia memang ada je student yang dah balik daripada dah berapa bulan tu. Kedai ada lah buka sikit-sikit. Okey, tunggu surat lah. Tunggu surat. Petang ni mungkin saya akan keluarkan surat. Okey, Assalamualaikum.